Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, pada hari ini saya akan membuat rancangan tentang membincangkan apakah itu konsekuenism. Okay, so sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ashraf bin Amran. Saya merupakan pelajar untuk Jabatan Perdagangan di Politeknik Limau. So, untuk sesi yang pertama ni kita akan menjemput panel yang pertama. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama beliau adalah Abdullah Ahmad bin Herman. Beliau merupakan wakil pelajar untuk Politeknik Limau. Okey, Tuan Ahmad, bolehkah saya tahu apakah maksud konsekuenism? Okey, terima kasih kepada host. Okey, kita pergi kepada topik. Apa itu konsekuenism? Konsekuenism itu merupakan satu teori yang di mana apa-apa sebarang tindakan atau perbuatan dinilai berdasarkan apa akibat atau kesan. Okey, yang tahu kalau akibat tu baik, maka perbuatan itu atau tindakan itu dinilai baik. Jika akibatnya buruk, maka perbuatan atau tindakan itu pun dikira buruk. Okey, faham? Okey, Tuan Ahmad, bolehkah saya minta Tuan untuk berikan sedikit contoh untuk orang luar ni lebih faham tentang konsep konsekuenism ni? Contoh. Okey, saya akan kasih contoh dari segi kesihatan dan dekat hospital ya. Okey, jika anda bekerja di hospital dan mempunyai satu dos tertentu yang di mana mampu menahan seseorang pesakit yang kena sakit yang parah daripada mati, dan terdapat 5 pesakit yang kurang parah daripada mati. Okey, jadi kat itu doktor tu dia akan kasih dos tu kat siapa? Kalau berdasarkan konsep konsekuenism ini, doktor tu dia akan memberikan dos tu kepada 5 pesakit yang kurang parah, sebab diorang boleh berkongsi dan membiarkan pesakit yang sakit parah itu meninggal. Sebab apa? Sebab memberikan kebaikan moral yang lebih tinggi dengan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Okey, faham? Okey, itu saja untuk sesi yang pertama ni. Terima kasih Tuan Ahmad untuk pencerahan yang amat mendalam. So, kita akan sambung kepada sesi yang kedua dan kita akan berehat sebentar. Terima kasih. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Selamat kembali kepada rancangan kami. Okey, untuk sesi yang kedua ni saya akan menjemput panel yang kedua. Okey, nama diberi Tuan Irfan Nakiuddin bin Hadi. Okey, Tuan Irfan, saya nak bertanya beberapa soalan. Okey, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan non-konsekuenism ni? Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Non-konsekuenism ialah di mana teori tersebut berdasarkan prinsip dan undang-undang yang telah ditetapkan atau kita pelajari daripada kecil. Lepas itu, konsep non-konsekuenism juga perbuatan tersebut dikira baik atau salah tidak berdasarkan kesan atau akibat daripada perbuatan tersebut. Dia juga dikenali sebagai penaakulan deontologi dari Greek Dion. Okey, Tuan Irfan, soalan yang kedua. Okey, mungkin ramai kat luar sana tak tahu apa non-konsekuenism ni. So, bolehkah Tuan Irfan bagi contoh supaya orang kat luar sana faham tentang konsep ni? Okey, boleh. Contoh yang saya boleh bagi ialah sebab contohnya macam okey, kita mencuri tetapi dalam keadaan darurat, atau sebagai contoh kita mencuri untuk meneruskan hidup. Untuk konsekuenism, ia dikira betul disebabkan kesan atau akibat tersebut. Tapi kalau daripada konsep non-konsekuenism, konsep tersebut ataupun teori tersebut dikira salah, perbuatan tersebut dikira salah. Sebab apa? Sebab undang-undang atau prinsip tersebut telah bagi tahu mencuri ialah perbuatan yang salah. Okey, Tuan Irfan, terima kasih untuk pencerahan yang amat mendalam. Okey, itu saja untuk sesi yang kedua. So, kita akan terus kepada sesi yang ketiga selepas ini. Okay. Kembali kita kepada rancangan BMM TV. So, untuk sesi yang ketiga ni, kita akan menjemput panel yang ketiga. Nama diberi Tuan Muhammad Syahir Kushairi bin Syahirun. Beliau merupakan wakil pelajar daripada Jabatan Perdagangan Politeknik Limau. So, Tuan Syahir, bolehkah saya menanya soalan tentang apakah sebenarnya definisi tentang egoism teori ni? Okey, terima kasih kepada host kita iaitu Saudara Ashraf. Okey, saya akan menjawab soalannya. Okey, teori egoism ni adalah satu sikap yang mementingkan diri sendiri.
di mana mereka menganggap bahawa teori egoism ni adalah dapat memberi kepentingan kepada diri mereka sendiri. Oleh itu, jika tindakan mereka betul, maka dia akan dapat kepentingannya. Jika tindakan itu memberi kemudaratan kepada orang lain, itu adalah salah satu akibat daripada yang akibat yang kita akan dapat daripada teori egoism ni. Okey, teori egoism ni ada 3, iaitu individual, personal dan universal. Okey, itu saja. Okey, Tuan Syahir, mungkin ramai orang di luar sana tak tahu apakah 3 kategori tu. Bolehkah Tuan jelaskan? Okey, boleh saja. Okey, macam saya cakap tadi, dia ada 3, iaitu individual, personal dan universal. Kalau individual ni adalah setiap orang boleh melakukan apa sahaja yang mereka inginkan demi kepentingan mereka diri mereka sendiri. Kalau personal ini, sikap kepentingan diorang ni memang dah wujud daripada diri mereka sendiri, iaitu mereka lakukan apa sahaja yang mereka inginkan demi kepentingan mereka sendiri. Kalau universal ni pula, dia berbeza sikit, iaitu setiap orang harus melakukan apa yang mereka suruh demi kepentingan mereka dan diri mereka sendiri. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Tuan Syahir atas pencerahan yang cukup bagus. Okay, so kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini untuk sesi yang keempat. Terima kasih. Kembali kita kepada dalam rancangan kita. Okay, so kita akan pergi kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi yang keempat. Okay, untuk sesi keempat ni saya akan menyebut panel yang keempat. Nama diberi Tuan Syafiq bin Suhaimi. Okay, Tuan Syafiq, apakah yang anda faham tentang konsep utilitarism ni? Okey, berdasarkan apa yang saya faham, tindakan yang berdasarkan satu set undang-undang, prinsip dan konsep yang jelas. Kita tidak mengambil kira akibat daripada tindakan kita. Sebaliknya, kita hanya bertindak di atas pemahaman bahawa apa yang kita lakukan itu betul. Ianya juga dipanggil penaakulan deontologi daripada Greek Dion. Okey, Tuan Syafiq, soalan kedua. Dalam utilitarism ni ada 6 poin yang dikonsernkan. So bolehkah Tuan Syafiq bagi salah satu? Oh ya, salah satunya adalah dalam memilih antara tindakan alternatif, kita harus mempunyai nilai bersih kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaan yang dihasilkan oleh setiap tindakan. Okey, terima kasih Tuan Syafiq atas pencerahan yang amat mendalam. Okey, so itu saja untuk rancangan kita pada kali ini. So, apa-apa yang anda tidak faham, anda boleh letak di ruangan komen. Okey, so sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya ada satu pantun. Sekejap pantunnya berbunyi, pucuk pauh ada 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Sungguh jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Okey, sekian, terima kasih. My name is Syahir. Lepas tu nanti kat mana sebagai akibat kepada anggap akibat kita tengok apa ni. Yang pertama, saya akan